Nak sampul? Kena ya? Ya, terus tak. Sengaja? Sengaja ya? Gelas ni. Jom kita gelas ni, pegang. Segala pun, dah tu. Dua orang masuk. Ya, salah. Tak sana kot. Oh, ya dah. Tepi, cepat je. Tak boleh baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wasiril asrar وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار
عدد نعم الله وإفضاله. Alhamdulillah. Muhammad Syarif, Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi kita menyambung pengajian kita pada kitab ni lah, Tasawuf, suatu pengenalan asas. Kak Latifah, Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa ni, pada muka surat 46 insya-Allah. Jadi biasanya kitab ni kita mengaji di Masjid Sultan Alang Iskandar Shah, Kampung Datuk Seri Kamaruddin di Seri Manjung. Dan kuliah malam ni pun dianjurkan oleh Masjid Sultan Alang Datuk Seri Kamaruddin Seri Manjung. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berkati kita semua insya-Allah. Jadi kita menyambunglah pengajian kita ni untuk kuliah maghrib, walaupun secara jauh lah insya-Allah, tapi kita mudah-mudahan masih mendapat keberkatan ilmu insya-Allah. Muhammad Nur Abdullah dari Singapura. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Singapura, alhamdulillah. Mudah-mudahan silaturahim kita semakin kukuh atas dasar iman, atas dasar taqwa insya-Allah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah alaina futuhal arifin al-hikmah waftah alaina ladunna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ard wa la fis sama'i wa huwa samii'ul 'alim. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair ya karim. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Amin. Kak Suraya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada beberapa ni nanti saya baca baliklah insya-Allah. Kita berkuliah dahulu insya-Allah. Amin amin. Alhamdulillah pada yang sudi hadir untuk duduk dalam majlis ilmu ni insya-Allah. Jadi kita sambung pada muka surat 46. Cuma saya lupalah atas ke kat bawah, tapi tak apa, nak selamat saya ambil yang bahagian atas, iaitu berkata Maimun bin Mahran. Berkata Maimun bin Mahran, apabila seseorang melakukan dosa, maka terjadilah satu bintik hitam di hatinya. Apabila dia bertaubat, maka akan berkilat kembali hatinya. Tetapi apabila dia kembali melakukan dosa, akan bertambahlah bintik-bintik hitam itu sehingga menutupi hatinya. Itulah yang disebut ran dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla barana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Sesekali tidak, tetapi telah berkarat hati mereka kerana dosa yang mereka lakukan. Ni di hujung ni yang saya baca ni, hujung untuk tajuk iktibar sifat hati insya-Allah. Dalam kita berusaha untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, jadi kita kena kenal diri kita dulu. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Sesiapa yang mengenal dirinya, insya-Allah dia akan mengenal Tuhannya, akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa perkaitan dan persoalan berkaitan dengan dosa ni? Sebab bila kita nak mengenal ni ialah kerja hati. Bila kita nak mengenal ni ialah kerja hati kita. Sedangkan selama ni kita memang dah sebut, kalau orang tanya kita siapa nama Tuhan kamu, maka kita kata Allah.
Allah lah Tuhan saya, tetapi dalam kehidupan kita, kita tak dapat mencapai apa yang sepatutnya kita capai. Sebab bila kita balik kepada alam barzah, bila ditanya oleh Munkar dan Nakir, kan soalan man rabbuka tu, nak jawab Allahu Rabbi. Bila ditanya siapa Tuhan kamu, kita nak jawab Allah Tuhan tu, bukan kita nak jawab macam kita jawab sekarang ni. Sebab bila kita jawab sekarang ni, nampak macam mudah lah kan. Jadi kita kata Allah Tuhan, tapi kat sana nanti yang kita nak jawab ni, sejauh mana kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab tu kaedah dia, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Jadi sekarang ni masalahnya, macam mana yang kita tak kenal, kata tak kenal diri tu. Pasal apa susah sangat kita nak kenal diri? Sebab nak kenal diri ni maknanya sampai kita mengaku bahawa kita ni ialah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bila kita faham kita ni hamba, bukan sekadar kita cakap. Bila orang tanya kita kan, engkau ni hamba ke? Hamba, dia kata. Memang hamba, tapi hamba macam mana tu? Sebab dalam perbuatan hidup kita ni, nampak kita melebihkan dunia. Bila kita melebihkan dunia, maka kita seolah-olah macam telah menjadi hamba kepada dunia. Macam mana kita menjadi hamba kepada dunia tu? Sebab kita sanggup bersusah payah untuk mendapat hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Berapa banyak dah masa kita habiskan, berapa banyak dah tenaga yang kita habiskan, berapa banyak duit yang kita terhabiskan untuk mendapat duit. Kita menghabiskan duit untuk mendapatkan duit. Kita nak dapat 10,000, kita habiskan mungkin 5,000. Kita nak dapat 30,000, mungkin kita habiskan 10,000. Tak apa. Kadang-kadang memang dekat tangan tu dia ada 10,000 je, tapi sebab dia nampak nak dapat 30,000, tak dapat 3 kali ganda, mungkin lebih lagi, maka dia sanggup berhabis-habisan apa yang ada dekat tangan dia. Jadi sekarang ni kita ni jadi hamba apa sebenarnya kan? Tapi kalau orang tanya, kamu ni hamba duit ni, kamu ni hamba dunia, tentu kita kata tak, saya bukan hamba dunia. Saya ni hamba Allah, dia kata. Jadi kalau kita kata dia hamba dunia, maka dia tak selesa, malah dia akan marah kita pula. Sebab dia kata, aku bukan hamba dunia, aku ni hamba Allah. Jadi sebab tu penting kita kenal diri kita tu. Kita kata man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Sebab kalau dia kenal diri dia, dia tahu dah dia datang di mana, dia nak buat apa kat sini, dan dia tahu dia ni hamba kepada Allah. Jadi bila hamba kepada Allah Ta'ala, kita fikir balik kan, berapa banyak dah masa yang kita peruntukkan untuk Allah ni. Berapa banyak dah harta benda yang kita habiskan untuk Allah. Berapa banyak dah kita fikir, berapa banyak dah tenaga yang kita habiskan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kalau kita fikir-fikir balik kalau kita fikir-fikir balik, jadi macam mana kita nak faham pula macam tu? Sebab kalau kita mengaji ni pun pukul 8, pukul 9 kita berhenti dah. Lepas tu masa kita untuk perkara lain tu mungkin lebih banyak lagi. Kemudian kalau kita ibadah, kata kita ambil contoh bab solat kan. Kita solat ni saya ingat kalau bukan ringkas lah, maknanya paling-paling tidak pun mungkin dalam 5 minit lah. Kalau dia tambah-tambah sikit mungkin 10 minit, tambah dengan wirid zikir mungkin 10 minit, mungkin 15 minit. Itu pun kecuaian tu berlaku pula tu dalam ibadah kita. Kecuaian tu berlaku di mana? Satu, berlaku waktu kita solat tu sendiri. Mungkin fikiran kita tu macam-macam. Dalam solat tu pun kita duk fikir hal dunia lagi, tak habis lagi tu. Jadi kita ni hamba Allah ke hamba dunia sebenarnya, kalau kita nak fikir balik lah. Penting sangat tu kenal diri tu, penting sebenarnya. Dan apabila kita dah habis solat tu pula, dalam kita duk berzikir, berwirid tu pun masalah timbul lagi. Masalah dia, kita campur-campur lah dengan perbualan dunia kita yang tak habis tu. Tak habis. Tu pula kita tengok kalau dalam doa ni, kadang nak angkat tangan pun macam malas-malas. Macam contohlah kita habis maghrib tadi, satu amalan yang baik untuk kita amal, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan 10 kali kita nak baca tu. Kita nak baca 10 kali. Kemudian dalam kita nak baca tu pun, kita nak keluarkan suara tu pun
Tak sungguh-sungguh. Itu kira panjang lah. Kita ambil lah yang mudah lagi. Ilahi ya Rabbana, subhanallah. Kan? Kan senang je. Subhanallah, subhanallah. Tapi nak dengar tu. Kadang-kadang bukan dia tak dengar. Nak angkat bibir pun jadi malas. Jadi ini beberapa persoalan lah kalau kita nak ambil. Kalau kita kata kita ni hamba Allah, tentu kita sungguh-sungguh lah dari sudut amalan tu kan. Tapi tak dapat juga. Kenapa jadi macam tu? Tu satu. Kemudian kita tengok pula. Kalau dah ibadah kita ambil contoh 5-10 minit tadi. Macam mana kita nak jadikan seluruh hidup kita ni untuk Allah ni? Jadi kalau sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala, bila dia mengaji ni, saya mengaji, kan, tuan-tuan pun yang mendengar ni, muslimin muslimat ni mana-mana berada pun, semua bakat mengaji ni. Tapi mengaji ni teori ya sebenarnya. Sebab apa kita kata teori? Sebabnya dengan mengaji ni kita nak dapat panduan, nak dapat bimbingan, nak dapat suluhan, nak dapat cahaya. Mana-mana perkara yang kita nak hidup dalam kehidupan kita ni, kita nak bawa ikut kehendak Allah dan Rasul. Kita nak bawa ikut kehendak Allah dan Rasul. Macam mana dalam perbualan kita tu jadi mengikut kehendak Allah dan Rasul. Jadi kalau kita ambil contoh, kalau dalam perbualan kita ikut kehendak Allah dan Rasul, timbul tak masalah kita nak mengumpat, nak cerita buruk orang, nak mengeji orang, timbul tak? Dia tak timbul. Jadi yang kita duk berbual tu, bukankah sudah jadi perbualan daripada seorang hamba Allah? Nampak? Tetapi hari ni, kalau saya bagi contoh ni, waktu kita sembahyang, kita beribadah, kita rasa kita ni hamba lah. Kita hamba lah. Tapi bila kita berbual, kita tak berbual macam seorang hamba. Kita berbual ni seolah-olah macam kita ni di luar sembahyang tu bukan hamba lagi. Kita jadi hamba dalam sembahyang, kita jadi hamba waktu kita baca Quran ni, kita jadi hamba sewaktu kita duduk dalam pengajian ni, kita jadi hamba sewaktu kita berzikir, berwirid. Tapi bila dalam perbualan kita tak jadi macam hamba lah. Sebab apa? Bila kita berbual, berapa banyak orang yang kita kutuk, berapa banyak orang yang kita keji, berapa banyak orang yang kita buruk kan? Hamba ke tu? Adakah itu kita ni hamba? Tentulah kita bukan hamba. Itu baru bab perbualan tu, belum kira bab makan minum lagi. Kita makan minum pun ada kala je. Allahu Akbar. Dari segi zahirnya saja nak bismillah pun payah. Nak tengok makanan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar pun payah. Nak bismillah pun payah. Kemudian apatah lagi nak pergi kepada bab-bab rohaniah, kita melihat makanan ni anugerah daripada Allah, nikmat daripada Allah Taala. Jadi kalau dengan orang pun kita tak boleh nak cerita buruk, dengan makanan pun tak boleh. Hamba ke kita? Kalau kita seorang hamba waktu makan sebagai contoh, payah tuan-tuan. Bila nak kata man arafa nafsah, dia nak kenal diri ni, memang susah. Sebab bila kita kenal diri kita tadi, waktu makan tu pun, bila kita rasa benda makan minum kita ni semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala, agak-agak kita nak caci ke makanan, agak-agak kita nak protes ke makanan, agak-agak kita nak kritikkan makanan. Kita banyak kritik, banyak tak puas hati. Itu saya baru sebut bab hambakah kita ni sewaktu berbual, dan hamba tak kita ni sewaktu makan minum. Jadi belum lagi kita tengok hamba tak kita dalam kita berekonomi, hamba tak kita sewaktu kita duk berniaga, duk berjual beli, hamba tak kita sewaktu kita mentadbir, hamba tak kita dalam kehidupan kita, hamba tak kita sewaktu kita menguruskan rumah tangga kita, dalam macam-macam lah seluruh hidup ni. Okey itu satu bahagian kita nak tengok tu, bahawa kita faham kenapa pentingnya man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Betul pentingnya kita mengenal diri kita. Bukan setakat nak kenal, nak faham tu, nak sebut je. Tapi kita nak kenal diri kita tu, kita sedar bahawa kita hamba. Tapi bukan sekadar kita kata saya hamba, tapi dalam kehidupan kita belagak Tuhan. Macam mana kalau kita belagak Tuhan ni? Bila datang perintah Allah SWT, kita kata tak apa, takkan macam tu, kenapa tak boleh, kan? Kita ada banyak perkara yang kita persoalkan,
yang kita bangkang secara tak langsung tanpa kita sedar, cacat tak akidah kita, cacat tak keyakinan kita, cacat tak ketakwaan kita. Cacat tu tapi kita tak sedar. Kita tak sedar. Tu kan. Okey, jadi kenapa berlaku begitu? Tu kita sambunglah balik pada pengajian kita ni. Kerana apa? Kerana masalah yang berkaitan dengan dosa. Yang kita baca tadi kan, berkata Maimun bin Mahran, apabila seseorang melakukan dosa. Dosa ni luas. Orang pandang rendah dengan dosa ni. Kadang-kadang orang bercakap pula. Orang bercakap macam mana? Dia kata, alah kita buat dosa. Kan, pelan-pelan. Kita muda lagi kan. Kita bertaubat lah. Persoalannya, sempat ke bertaubat? Dan boleh tak kita kata, kita kefahaman kita tu, tak apa kita buat dosa, nanti kita istighfar, astaghfirullahalazim. Kan? Kita faham macam tu. Hari ni kempen satu negara, istighfar 100 kali. Sebenarnya, berapa lama dah Rasulullah ajar kita istighfar ni? Paling-paling tidak pun 70 kali. Paling baik 100 kali. Tapi kita ni, Allahu Akbar, macam mana nak dapat sifat taubat tu? Kalau nak istighfar pun payah. Nak melembutkan lidah ni, nak menzahirkan pada sebutan kita ni pun payah. Payah tak nak sebut astaghfirullah, paling ringkas astaghfirullah, astaghfirullah. Payah ke tak payah tu? Tak payah, senang, ringan. Tapi cuba tengok, kadang-kadang satu hari kita istighfar 10 kadang-kadang 100, kadang-kadang over pula sampai beribu-ribu. Kadang-kadang tak payah langsung. Adakah kita faham bab taubat semudah itu? Banyak lagi kan, macam kita selalu dengar kan, saya ni besok kan dah pencen, besok saya akan bertaubat, saya akan sungguh-sungguh dengan Allah, saya sungguh-sungguh mengaji. Cuba tunjuk kat kita, orang yang berjanji ni sejauh mana janji dia ditepati. Saya berani kata kalau janji macam tu sebenarnya bahaya. Sebab apa bahaya? Sebab waktu kita berjanji tu, kita nak menyedapkan nafsu kita sahaja. Kita nak memujuk nafsu kita sahaja. Memang nafsu tu memang dah jahat. Nafsu tu memang dah merosakkan. Nafsu tu memang tak suka dengan masjid. Nafsu tu tak suka dengan pengajian. Nafsu tu tak suka pada kebaikan. Waktu itu maka dia pujuk kita, tak apalah. Dia keluar dari mulut dia, tak apalah, dah pencen nanti buatlah kebaikan. Tak apalah, dah tua nanti baliklah kepada kebaikan. Jadi sebenarnya nak memujuk nafsu yang jahat tu sahaja. Tapi bila sampai pada masa tu, kalau sampai, insya-Allah lah sampai, mudah-mudahan. Kalau bila sampai pada waktu tu, sebenarnya banyaknya apa? Tak dapat nak berubah juga. Sebab tu nak berubah ni bukan tunggu. Jadi bila faham dosa ni, maknanya kebanyakan orang dia akan memandang rendah pada bab dosa ni. Kadang-kadang kita dengar lagi macam ni kan. Apa kaitan kita bincang bab dosa dengan mengenal diri tadi tak? Kalau kita fikir balik, saya bawa ni dalam kuliah kita, dalam kitab kita ni. Sebenarnya macam ni, kita tak kenal diri kita tu, susah nak merasa hamba tu sebab dosa. Sebab dosa tu lah. Sebab tu bila kita baca balik tadi, hati yang telah berkarat itu, hati yang telah berkarat. Benda berkarat ni macam mana? Salah hati ni, bila dia berkarat tu sebab apa? Sebab dosa. Sebab bila dia berkarat, dia mendatangkan kesan buruk. Karat besi pun telah mendatangkan sesuatu yang tak baik kan. Kan? Kalau orang terpijak lah, kalau besi ataupun kalau paku yang karat, kalau pijak, na'udzubillah min zalik, kesan dia masya-Allah kan. Mudarat dia tu. Jadi bayangkan orang yang berdosa ni, bila hati dia berkarat sebab dosa dia, macam mana tu? Jadi masalah bila kita bincang bab nak rasa hamba dan seluruh kehidupan dia dengan kaitan dengan dosa ni, di mana nak kait tu? Sebab selagi mana kita biarkan diri kita berdosa, macam mana kita nak dapat merasakan kehambaan ni? Tak dapat. Jadi mari kita tengok macam mana. Ada dua keadaan dosa kita ni. Satu, dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah ampunkan saya. Semoga Allah ampunkan kita semua.
Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah tu Maha Pengampun dan Dia Maha Penyayang. Tapi bukan pula bermakna kita boleh loya buruk pula. Sebab kita kata Allah tu Maha Pengampun. Apa nanti kita buat salah pun kita bertaubatlah. Oh, bukan macam tu. Dia bukan macam tu. Dan bukan pula kita loya buruk pula kerana kita kata Allah tu bukan saja Maha Pengampun. Tapi Allah tu juga Dia Maha Penyayang. Memang nak bagi tahu kat kita ni, bila keadaan kita nak faham ni, saya satu cerita yang kita selalu dengar cerita ni. Satu orang lelaki, dia berjumpa seorang guru kan, sebab dia dah bunuh 99 orang. Dah bunuh 99 orang. Bukan sikit tu. Allah Akbar. Dia jumpa siapa? Dia jumpa guru. Kenapa jumpa guru? Ni satu rahsia juga. Satu rahsia juga. Apa rahsia dia? Sebab maknanya seorang ayah, mak ayah ni menjadi sebab kita ni daripada alam ruh datang ke alam dunia. Itu sebab pada kita. Jadi jasa mak ayah ni besar. Jasa guru pula, apa jasa guru ni? Kita yang dekat dunia ni, guru ni dia nak kenal kita pada akhirat. Maksudnya mak ayah kita jadi sebab kita datang ke dunia ni. Guru pula menjadi sebab kita ni mengenal Allah, mengenal akhirat. Jadi guru ni di sana, kalau kita ada guru yang benar-benar kita percayalah. Macam mana guru yang kita percaya ni? Guru ni kalau benar-benar dia seorang guru, dia sangat memegang rahsia. Dan maksud dia pegang rahsia ni, kalau dia ada murid atau siapa-siapa yang bukan murid dia pun datang mengadu sesuatu kisah, suatu cerita yang berkaitan dan sebagainya, insya-Allah cerita tu disimpan dekat dia je. Mana dia tahu, Allah tahu. Tu nak balik cerita tadi. Bila satu orang yang dia datang kepada guru ni, dia nak cerita dia bunuh 99 orang. Bukan senang ni. Kalau kita pun gelabah juga. Satu orang jumpa kita kan. Jadi guru ni bila orang ni dia sebut 99 orang dia bunuh, kata guru ni kamu tak dapat diterima dah. Kamu ni punya taubat tak dapat diterima dah. Bila tak dapat diterima, apa dia buat? Apa orang ni buat? Dia bunuh guru ni. Dia bunuh orang yang dia tanya ni. Masya-Allah. Jadi 100 dah tu. Kemudian dia jalan lagi, dia cari guru yang lain pula. Dia jalan, dia cari. Akhirnya dia jumpa guru yang lain. Ni cerita guru ni. Kau nak cerita beban ni. Dulu saya bunuh 99 orang, sekarang saya bunuh seorang lagi. Seorang tu guru juga. 100 orang. 100 orang. Boleh tak saya ni bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata guru ni, dia kata boleh. Kamu pergi sekian-sekian tempat, sekian-sekian kampung. Kampung sana kampung yang baik-baik. Kampung di sana penuh berkat. Di sana ada seorang guru. Di sana kamu boleh mengaji kat sana. Di sana kamu boleh membetulkan diri kamu. Di sana kamu boleh baiki diri kamu. Maka dia pergi. Bila dia pergi, bila nak hampir sampai sahaja, maknanya kalau ikut kaedah dalam kita belajar ni, maknanya lagi sejengkal lah, dekat sangat nak sampai, dia mati kat situ. Tak sempat dia belajar, tak sempat dia nak beramal, tak sempat semua. Pendek ceritanya, dia ni walaupun tak sempat, tapi Allah terima dia tak? Allah terima dia. Allah terima taubat dia. Nak faham tu macam mana maksudnya buat taubat ni? Sebab bila seseorang ni dia sungguh faham, kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dia dapat rasa. Dia dapat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka taubat dia, kesungguhan dia tadi tu, sungguh-sungguh tu Allah terima. Sungguh-sungguh tu Allah terima. Walaupun dia orang berdosa. Pada pandangan mata zahir kita, dia ni orang berdosa, tak boleh pakai dah ni kan. Tapi dia ni sungguh-sungguh, maka dia cari guru. Nak belajar tu maknanya nak, bila kita nak berubah, kita nak bertaubat, kita nak baiki diri, kita kena cari guru. Guru ni insya-Allah guru yang sungguh-sungguh ni, guru yang sungguh-sungguh nak kepada Allah. Bukan guru yang
yang mencintai dunia, guru yang sungguh-sungguh nak kepada Allah, Masya Allah, dia akan tunjuk jalan. Kita akan dapat jalan. InsyaAllah. Jadi apabila seseorang melakukan dosa bila dia melakukan dosa, maka terjadilah satu bintik hitam. Itu kita bimbang tu. Bila kita buat dosa ni, dia ada titik hitam di hati kita. Titik hitam ni lah yang selalu kadang-kadang orang kata macam ni kan, alah, dosa kecil je. Tapi kita kena faham, kalau kita cakap itu, kita lebih buruk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kecil pun dosa. Kecil pun dosa. Kalau Allah tak ampunkan dosa yang kecil tu, macam mana? Kalau Allah tak ampunkan dosa kecil tu, macam mana? Sebab tu kita ni merayu, merintih, minta Allah beri keampunan kepada kita kan. Allahu Akbar. Jadi yang titik kecil tu, walaupun dia sikit, lama-lama dia bertumpuk, maka dia jadi banyak. Bila dia jadi banyak, maka hati kita tu jadi gelap. Bila hati tu jadi gelap, payah kita nak kenal Allah, payah kita nak mengenal Tuhan tadi. Walaupun kita sebut, engkau ni siapa? Saya ni hamba Allah. Tapi dalam kehidupan kita, dengan tak sembahyangnya, dengan tak puasanya, dengan buat kederhakaannya, Allahu Akbar, tak rasa apa pun. Siapa tak rasa apa? Sebab hati yang dah gelap tu, dia boleh sebut, tapi dia tak sampai ke dalam hati. Dia tak sampai. Dia telah mengganggu, menghalang. Itu belum kira lagi dalam hati tu. Itu dosa lahiriah yang kita nampak, belum kira lagi dalam hati. Ada setengah orang tu dia tak sembahyang, tapi dalam hati dia, ya Allah, kenapalah aku ni berat sangat nak sembahyang, ya Allah, bagilah aku peluang, ya Allah, ampunkanlah aku. Nampak tak? Dia tak sembahyang tu, tapi dalam hati dia merintih, merayu kepada Allah. InsyaAllah dia ada peluang. InsyaAllah dia ada peluang. Yang ni kita tak tahu, tu kata rahsia tu. Tapi ada orang pula, dia boleh sembahyang, tapi dalam hati dia, aku boleh sembahyang ni pun sebab memang aku ni rajin. Aku boleh sembahyang sebab aku memang orang ada ilmu. Aku boleh sembahyang sebab keturunan aku semua keturunan sembahyang. Dalam hati dia tak cerita ke orang. Tapi kalau begitu dalam hati dia, sudah dikira ada sombong. Sombong ni penyakit hati. Bila penyakit hati, Allah akan buang seseorang. Allah tak buang saya pun. Dia kata saya boleh sembahyang dari dulu sampai sekarang. Tetapi apa yang kita dapat lihat, Allah buang dia tu. Allah buang dia tu, macam mana kita nak tengok? Dia sembahyang, perangai buruk. Dia sembahyang, penipu besar. Dia sembahyang, tapi dia ni pengumpat besar. Dia ni sembahyang, tapi dia ni macam-macam maksiat dia buat. Tak rasa salah, tak rasa takut. Malah kadang-kadang dia bercakap pula, saya ni jahat macam mana pun, dia kata, tapi saya sembahyang tau, dia kata. Itulah, Allahu Akbar kan. Ni berat, dia jadi berat. Sebab tu ada satu, dulu kisah apa tu dah, kisah zaman Tionghoa maka apa, saya pun lupa lah. Tapi kisah dia bila raja tu, dia buat apa ni, satu langsir, tutup lah tirai macam tu. Lepas tu dia letak dua pasukan. Lepas tu letak cermin ke macam tu lah. Nak tengok siapa punya cermin yang cantik. Maka ada satu kumpulan ni, diorang ambil lah. Diorang ambil cat elok-elok, buat corak cantik-cantik. Tapi yang satu kumpulan ni lagi, yang sebelah ni, diorang tak buat apa-apa pun. Diorang cuma bersihkan. Dia sental sungguh-sungguh, cukup punya bersihkan. Kemudian bila dah siap semua, Maharaja ni suruh buka tirai tu. Memang tengok lukisan yang corak-corak tu memang cantik lah, sungguh cantik. Bila tengok pula sebelah ni, cermin ni, dia tak buat apa-apa, tapi bila tengok dekat cermin tu, lagi cantik. Tahu kenapa lagi cantik? Sebab lukisan yang di sebelah sana tu, dia bila dilihat dalam cermin yang sudah sebersih-bersih cermin ni, lagi cantik dia punya tu.
dia punya corak dia, subhanallah. Jadi raja ni kata dia nak yang tu. Yang bersihkan cermin tadi. Nak faham apa tu? Hati kita ni bila kita biar tak dibersihkan, walaupun kebenaran depan mata kita, kita tak dapat nak terima kebenaran. Tak dapat terima kebenaran tu. Dia memang sukar sangat. Dia memang sukar sangat. Allahu akbar. Tak Allah ampunkan kita lah kan. La haula wala quwata illa billah. Tapi bila mana kita bersihkan hati ni, walaupun dalam hati kita ni asalnya tak ada apa pun, tapi bila dia bersih, dia dapat menerima. Dia dapat menerima ilmu, dapat menerima keyakinan, dapat menerima ketakwaan, mudah mendapat kefahaman. Semua akan datang. Itu sebab tu bila orang dah kenal Allah sungguh-sungguh ni, tu dia boleh lihat semua ni adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, baru dia boleh jelas. Jelas. Dan kenapa pula kemudiannya kalau kita lihat di sini, disuruh kepada kita tu apabila dia bertaubat maka akan berkilat kembali hatinya. Jadi cara nak kita yang berkaitan dengan dosa ni, cara dia taubat. Taubat itulah sebenar-benar. Cuma taubat ni nak faham macam mana pula tu? Taubatan nasuha. Taubatan nasuha tu macam mana? Berhenti, menyesal, berazam. Kita dengan Allah ni mesti tempuh 3 syarat ni. Kalau kita tak tempuh 3 syarat ni, dia makna tak cukup syarat. Bila tak cukup syarat, maknanya tak lepas lah. Jadi kita ni syok sendiri. Kita dah beramal kan. Sampai kadang-kadang kita kata, saya ni bila masa mati tak apa dah, dia kata. Semayang saya dah jaga, dia kata. Haji saya dah buat. Untung saya ni, dia kata, sebab musim-musim COVID ni orang lain semua tak boleh pergi. Alhamdulillah tu saya dah pergi dulu lah, dia kata. Rupanya tanpa dia sedar, itu dosa yang dia kekalkan tu dia tak perasan. Dia syok sendiri. Sebab sebenarnya bila taubatan nasuha ni, satu orang tu bila dia berbuat baik, dia tak pernah rasa dia baik. Macam mana tu? Dia buat baik tapi tak pernah rasa dia baik pun. Malah dia rasa dia lah orang yang paling tak baik sekali. Dia melihat orang lain kebaikan, tapi dia lihat diri dia itulah yang buruk, diri itu adalah yang salah, diri dia itulah yang lemah, semua dia nampak dia. Cuma dia tak cakap dekat orang kan. Tapi hati dia rasa macam tu, ya Allah. Susah tu. Tapi kita nak kena jadi baik. Nak berusaha jadi baik. Cuma tak boleh nak rasa baik. Jadi kalau kita faham yang tu. Sebab tu balik kepada ayat Allah Ta'ala berkaitan taubat ni. Maka bila kita taubat sungguh-sungguh, bila bersih hati kita ni, baru kita mendapat bantuan Allah. Nampak? Dia kait di sana. Nampak tu? Saya bagi contoh dulu. Ada satu orang wali Allah ni, nama Bishru Al-Hafi. Syekh Bishru Al-Hafi. Bishru Al-Hafi ni, Al-Hafi tu maknanya tidak beralas kaki. Kalau bahasa kita tak berkasut. Maksud kalau kita nak faham ni, Bishru ni tak pakai kasut. Macam mana boleh orang gelar dia begitu? Sebab dulu Bishru ni satu masa dia tenggelam dengan dunia. Cakap ringkas mudah kan. Saya pun tak nak cerita hal-hal yang dulu-dulu tu sebenarnya, tapi kita nak bagi nampak tu. Dia sebut dalam satu bahasa yang mudah faham sahaja. Dia dulu orang berdosa, dia dulu orang tenggelam dalam dunia, dia dulu orang yang membesarkan dunia, dia dulu orang yang cinta sangat dengan dunia. Macam mana dia berubah? Dan macam mana dia boleh diangkat menjadi wali Allah Ta'ala? Sebab satu masa tu datang satu orang ke tempat dia, tempat tinggal dia yang mewah, yang macam-macam kemewahan. Dia pula dalam kelalaian. Dia tanya dekat pembantu rumah tu, dia kata, siapa tuan kamu ni? Kata pembantu rumah dia, dia kata, ini ialah orang yang merdeka, yang daripada orang yang sifat ketuanan. Macam tu lah. Sifat ketuanan.
Jadi kata di orang yang datang ni, kalau dia seorang yang merdeka, tentulah dia telah menjadi seorang hamba kepada Tuhannya. Oh, lebih kurang macam itulah ayat dia. Allahu Akbar. Kerana dia dengar tu satu ayat, satu perkataan. Bukan ayat Quran pun, bukan hadis pun, cuma perkataan. Perkataan ataupun hikmah perkataan tu. Kerana lahir daripada hati seseorang yang bercakap tu, bila dia dengar tu, telah menyentuh hati dia. Telah menyentuh hati dia. Allah Akbar. Mudah-mudahan apa yang saya cakap ni pun sampai kepada hati semua yang mendengar ni. Amin. Amin. Saya berharap macam tu lah kan. Semoga hati saya pun Allah bagi kebaikan. Daripada kebaikan ni pergi pada semua yang mendengar ni. Pada yang mendengar, pada yang share. Ni banyak ni ada yang tanya soalan ni saya tak dapat nak baca. Lagi ujung-ujung saya baca lah. Ujung-ujung saya baca, saya tengok apa yang boleh saya jawab baliklah sekejap lagi. Saya nak kena habiskan kuliah ni dulu. Jadi balik kepada tadi, kerana tersentuhnya hati dia tu, sehingga dia tiba-tiba dia tinggalkan semua. Maksudnya bila kita nak faham kata taubatan nasuha tu, dia sungguh-sungguh berhenti. Dia berhenti daripada maksiat dia, daripada dosa dia, daripada kelalaian dia. Dia berhenti sungguh. Bukan dia berhenti saja, dia menyesal. Dia menyesal satu perkara yang dia tak terfikir. Tak terfikir pun dia macam mana dulu dia boleh terlibat dalam benda ni. Memang tak sedar. Tak sedar langsung. Sebab dosa tu telah menutup dia punya semua perbuatan dia tu, sehingga seolah-olah dia tak rasa bersalah pun. Dia buat dosa tak rasa bersalah pun. Tapi kerana dia dengar satu perkataan daripada satu orang yang sebut kadang sikit je dia dengar tu, jatuh ke hati dia, menyentuh hati dia, sehingga dia berhenti, menyesal. Dia berazam tak nak buat lah. Dia memang rasa menyesal. Itu taubatan nasuha. Itu kata taubatan nasuha. Allah Rabbi. Kita tempuh tak tu? Kita tempuh tak taubatan nasuhanya tu? Yang tu baru kira taubat betul tu. Yang kita astaghfirullahalazim tu nak mencetuskan hati supaya datang rasa berhenti tadi, rasa menyesal. Bila kita astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, sampai kat hati kita ni, dia memberi kesan kepada hati kita tu, sehingga kita teringat balik kesalahan kita tu. Ya Allah, macam mana aku ni dulu boleh buat benda-benda macam ni. Macam tu. Macam tu nak faham dia. Bishru ni dapat dia menyesal sungguh dia ni. Dia tinggal terus semua kemaksiatan dia, hal-hal yang merosakkan dia, yang melalai dia, tinggal, dia lari. Waktu dia pergi tu, dia tak pusing belakang lah. Dia tak berbalik lah. Sebab tu bila kita bertaubat kepada Allah, Ya Allah, Kau ampunkanlah segala dosa aku, Ya Allah, aku bertaubat kepadamu, Ya Allah, jangan Kau bagi aku berpaling semula kepada maksiat. Ya Allah, seperti mana takutnya aku ni kalau dicampakkan ke dalam api neraka-Mu, Ya Allah. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, hindung kita daripada azab api neraka. Allah Subhanahu Wa Taala, dia pun pergi sampai dia tak berkaki, tak beralas kaki. Dari situ bila dia bertaubat tu maknanya apa? Balik kepada tadi. Apabila dia bertaubat, maka akan berkilat kembali hatinya. Bila berkilat hatinya tadi tu, bercahaya, bersinar, bersih sangat-sangat, maka Allah baru bagi kepada dia, meningkatkan maqam dia. Ceritanya Bishru ni Allah mengangkat dia menjadi awliya, menjadi wali Allah. Sedangkan kita tengok latar belakang dia dulu macam mana. Sebab apa? Sebab dosa itulah yang menghalang. Jadi kita ni tak payah jauh lah dapat kita ni beribadah
Kalau dulu ibadah kita ni tak rasa apa-apa pun, tapi bila kita taubat sungguh-sungguh dengan Allah, mudah-mudahan dengan taubat kita tu Allah menyentuh hati kita ni, sehingga kalau pada malam ni kalau kita mengaji, kita rasa Allah sedap sungguh mengaji ni. Kita rasa macam tu. Sedap sungguh lah dengan kuliah ni, ya Allah, sedapnya, ya Allah. Yang sedap tu Allah bagi tu sebab bila kita bertaubat sungguh-sungguh, hati kita dah dia terbuka dah. Dia terbuka hati tu sampai memberi kesan pada hati kita. Kita nak macam tu. Kalau kita subhanallah, rasa sedap sungguh subhanallah tu, alhamdulillah, sedap sungguh. Jadi nak rasa sedap tu, nak rasa halawatul iman, halawatul amal tu macam mana? Kena tempuh. Jadi nak tempuh tu syarat dia taubat. Macam tu. Kalau tidak, memang bahasa kasar, kirim salam. Kirim salam tak dapat. Bukan ini cerita orang bertaubat. Contoh Bishr Al-Hafi ni. Ya, walaupun asalnya dia berdosa. Walaupun asal dia berdosa, tapi dah masuk waktu insya-Allah. Tapi tak apa, pasal kita kuliah, kita boleh jalan terus. Insya-Allah kan. Walaupun dulu dia dalam keadaan berdosa, tapi bila hati dia dah okey, baru Allah akan bagi seseorang tu satu tahap yang lain. Bukan setakat tu sebenarnya. Sekarang ni masalah kita ni, kita tengok kenapa orang sarankan kita istighfar satu negara, paling kurang dia berkata 100 kali. Saya sokong tu sebab dia memang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi yang maksum tu pun beristighfar, siapa kita tak nak istighfar? Yang siang malam berdosa, dosa zahir, dosa batin. Macam-macam dosa kita ni. Kadang-kadang belum buat lagi dah ada cita-cita, dah ada angan-angan, dah ada keinginan, dah ada kemahuan. Macam mana kita? Kenapa disarankan tu? Sebab nak menyelesaikan masalah yang berlaku di dunia sekarang ni, jalannya ialah dengan kembali kepada Allah. Bila orang kata kembali kepada Allah ni, nak faham bertaubat lah. Bertaubat. Sebab dengan taubat tu, bila hati kita semakin baik, insya-Allah masalah ni satu demi satu akan diselesaikan. Macam-macam akan diselesaikan. Kalau kita ambil pada diri kita, ada banyak hal-hal yang diri kita ni yang kita rasa tersangkut banyak. Hal dunia pun sangkut kita ni. Bukan kata hal akhirat je, hal dunia pun sangkut. Kita tak perasan. Ada orang hal dunia dia apa? Pekerjaan dia. Apa dia kerja apa? Dia kerja pejabat contoh. Dia buat kerja silap. Dia buat kerja ada je tak kena. Orang lain buat kerja kena, dia buat tak kena. Dia buat macam mana ada je tak kena. Bila dia check balik, aduh, rupa-rupanya Allah tak bantu dia. Sebab Allah tak bantu dia? Sebab dia mengekalkan dosa. Kita semua memang berdosa. Tu nak kena faham tu. Kita memang berdosa, tapi nak lepas dari dosa ni, jalan dia taubat. Mesti taubat. Kalau tak bertaubat, dia tak boleh pergi. Tak boleh pergi jauh. Bukan saja masalah kita kenal tak kenal tu, masalah kita ni tak diselesaikan. Dia macam benang tu, benang yang kusut tu, benang kusut. Sebab tu bila tarik, senang tarik, lerai kan. Dia tarik kusut, tarik lagi kusut. Allah Akbar. La haula wala quwata illa billahil azim. Masalah diri sendiri tak selesai, masalah keluarga tak selesai, masalah taman, masalah kampung, masalah daerah, masalah negeri, masalah negara, masalah dunia antarabangsa, semua tak akan selesai kalau tak sungguh-sungguh balik kepada Allah. Balik tu maknanya apa? Bertaubat kepada Allah. Balik tu maksudnya bertaubat kepada Allah tu. Tidak, memang tak boleh. Ingat dulu Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Kalau kita nak faham pakar ekonomi, jutawan. Memang mana bila dia jutawan, maksudnya dia memang orang hebat dalam bisnes.
Memang dia hebat dalam bisnes. Kita tidak nafikan. Tetapi jangan kita lupa pula. Sebab di Madinah tu, satunya, orang Yahudi berniaga 500 tahun tu. Kalau kita nak faham, 500 tahun orang Yahudi menguasai ekonomi. Agak-agak kalau kita nak faham macam mana nak jatuhkan, nak gulung tikar semua peniaga-peniaga Yahudi ni masa tu. Kita kalau orang dah berniaga 50 tahun pun, 60 tahun pun kita susah dah. Susah dah, habis dia sapu semua dah. Bukan setakat dia sapu buah-buah dia, daripada akar, batang dia, semualah. Kadang-kadang kita ni boleh buat satu benda, tapi ada benda yang tak ada, terpaksa bergantung harap juga dengan dia. Tapi Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, dia boleh jadikan Yahudi yang dah 500 tahun menguasai ekonomi Madinah tu gulung tikar. Agak-agak kita fikir macam mana boleh jadi itu. Sebab bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila balik kepada bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, apa poin besar yang mendapat bantuan Allah Taala tu? Apa poin dia? Poin dia ialah bila masing-masing membaiki diri, bila masuk membaiki diri tu masing-masing kembali kepada Allah. Bila nak faham kembali kepada Allah tu, apa nak faham kembali kepada Allah tu? Iaitu bertaubat sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan setakat astaghfirullahalazim dia, bertaubat. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, kamu kembali kepada Allah. Kembali. Bila kata tubu tu, dia kembali, dia return back, dia balik semula. Setelah kita ni salah jalan, silap jalan, Allah Akbar kan. Ya Allah. Bila balik kepada Allah tu, macam mana tu? Taubatan nasuha. Sebab tu bila kita kata bertaubat tu, bila sungguh-sungguh tu ialah sungguh-sungguh. Bukan dengan kita duk ni saya bagi contoh. Kita duk pula ni astagfirullahalazim. Berpuluh-puluh ribu dah istighfar, tapi dia tak pernah pun taubatan nasuha. Sebenarnya istighfar tu apa panggil? Tak ada benda, kosong. Boleh cakap ya. Sebab tu lagi banyak kita istighfar tapi tak sungguh-sungguh balik kepada Allah, tak ada bantuan. Jadi waktu tu, balik pada tadi masalah ekonomi tadi kan. Masalah ekonomi tadi, bila orang Islam menguasai ekonomi masa tu, satu, tidak dinafikanlah masa tu kerana cahaya kenabian. Kerana waktu tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di sisi sahabat. Tapi dalam masa yang sama kita kena faham Sayyidina Abdul Rahman bin Auf ni ialah seorang sahabat. Bila seorang sahabat, makna taraf dia, kau nak faham bahasa ini, seorang awliya Allah. Jadi selain daripada usaha ikhtiar yang dia buat, yang dia sungguh-sungguh, dia memang pakar dalam ekonomi. Tapi yang menjadi sebab apa yang dia bangunkan untuk Allah datangkan bantuan, kerana apa? Kerana ketakwaan. Bila kata ketakwaan, balik kita nak faham untuk mendapat takwa tu macam mana. Mendapat takwa tu dengan kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, sungguh-sungguh dengan taubatan nasuha. Tu dia balik kepada kita punya perbincangan. Nak saya tambah lagi ni kan. Itu satu, kejayaan dalam ekonomi. Kemudian kita tengok pula dalam ketenteraan. Sekarang ni kita Allahu Akbar. Agak-agak je kita ni macam mana ya nak menyayangi musuh. Payah kan? Payah tak? Payah rasa-rasa. Tapi usaha ikhtiar ni kita kena buat. Sebab dia perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi jangan dilupa bertaubat tadi. Pasal bila kita bertaubat, di sana datang bantuan Allah Taala. Ini cerita ni memang advance lah, tapi saya nak cerita juga lah walaupun dia advance. Tapi akhir-akhir zaman ni pun kita biasa dengar kan, macam contoh di Palestin, bila mana pihak Yahudi dia sasarkan dia jatuhkan dia punya bom sebagainya, tak meletup kan. Ada yang dia berpusing-pusing macam tu, dia jatuh, dia tak meletup kan. Itu sebenarnya apa kita nak faham? Kita nak faham, kita rasa dahsyat ni, hebat ni kan. Itu kalau kita nak faham di sana ialah bantuan Allah SWT, kerana insya-Allah di sana ada orang yang dia sungguh-sungguh bertakwa. Maka Allah datangkan bantuan dia yang tak masuk akal.
tak masuk akal. Bila satu bom jatuh, tak meletup, tak masuk akal. Tapi inilah yang boleh berlaku kepada orang Islam yang bertakwa. Dia tak boleh berlaku kepada orang Islam yang hidup dia sekadar Islam saja. Dia tak boleh. Dia Islam yang bertakwa baru dapat bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab walaupun kita membincangkan hadis ni tentang perkara nak bertaubat je, tapi kesan dia besar dalam kehidupan kita. Ni nak cerita bab tasawuf ni. Sebab tu kalau orang faham buat apa mengaji tasawuf, nak bersih hati kan. Sebenarnya kita ngaji tasawuf ni nak bersihkan hati. Sebab bila kita bersihkan hati, baru semua bantuan Allah, pertolongan Allah, kelebihan, keimanan, kefahaman, kejayaan, semua baru datang. Sekarang ni seolah-olah dia tak datang-datang. Walaupun ada, kita tak dapat. Jadi saya nak bagi contoh lebih advance lagi. Waktu zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar dia bagi arahan dekat tentera dia di Palestin lah, tak salah saya masa tu kan, pada nama pegawai tentera dia Syariah, tak salah dia, Syariah namanya. Jauh ni, itu bukan zaman macam sekarang. Sayyidina Umar dia cakap atas mimbar dia kata Syariah. Sangga para jemaah dalam masjid pun pakat terkejut dalam masjid ni. Dia kata, Syariah, awas, belakang kamu ada musuh. Bayang, apa kita nak faham teknologi masa tu tak masuk akal. Sekarang ni kalau kita cakap macam kita ni lah kan, saya duduk dekat Ipoh. Dan kuliah ni pula dianjurkan oleh masjid di Seri Manjung. Kemudian yang menonton ni pula, yang paling jauh tadi, saya nampak Singapura. Ni ada daripada Kuala Lumpur, ada daripada Langkawi, ada daripada Ipoh sendiri, daripada Manjung. Rata-rata ni duk tengok ni kan. Tapi kita faham sebab kita ada line, kita ada internet. Cuma sesekali internet tu ganggu, kita hilang lah kejap. Kan. Ini zaman Sayyidina Umar, bukan zaman internet tuan-tuan. Ini zaman tak ada internet. Tapi Sayyidina Umar ni dia boleh cakap dengan Syariah yang jauh daripada dia tu, hanya daripada mimbar, dengan dia kata Syariah, awas, belakangmu ada musuh. Syariah tu pula dapat arahan tu. Kerana dia dapat arahan tu, maka dari sudut ketenteraannya, dari sudut strateginya, mereka selamat daripada diserang hendak oleh musuh. Nampak tu? Macam mana bantuan yang boleh datang? Kenapa Allah bagi bantuan ni? Masya Allah. Saya ingat saya bagi 2 contoh tu lah. Nanti kita akan bagi contoh-contoh lain lagi kan, daripada semasa ke semasa. Sebab insya-Allah kitab yang sama ni kita akan sambung lagi pada Khamis minggu depan. InsyaAllah pada Khamis minggu depan. 10 hari bulan. Hari ni 3 hari bulan kan. Ni 3 hari bulan. Ada satu lagi insyaAllah sambungannya minggu depan. Nanti mungkin juga kalau selepas ni ada masjid-masjid lain yang anda anjurkan, kena hubungi saya lah. Kita jadualkan balik kuliah online ni macam mana kan. InsyaAllah mudah-mudahan lah. Tapi nak ceritanya, kalau kita nak dapat semua ni memang kena balik pada Allah. Sebab tu kalau kita tengok waktu zaman Nabi Yunus alaihissalam, waktu Nabi Yunus dalam perut ikan, apa yang Nabi Yunus sebenarnya nak ajar pada kita tu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kan. Maka bertaubat. Kita belajar situ kan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, sehingga kemudiannya 40 hari 40 malam lepas tu, maka Allah lepaskan dia, bebaskan kembali. Mana kalau kita nak keluar daripada kemelut kita punya satu, kalau kita nak kejayaan lah, kita nak kejayaan kan, nak bagi Allah keluarkan kita daripada kegelapan, nak Allah keluarkan kita daripada kesusahan, nak keluar kita daripada kepayahan hidup, lebih-lebih diselesaikan masalah dunia ni, jalan balik kepada Allah insya-Allah taala. Ini ada saya ternampak ni Umi Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rata-rata ni ada yang dari UK pun ada. Daripada Alustar semua ada belakang. Alhamdulillah. Lagi saya tengok balik. Saya scroll balik.
Saya tengok apa-apa yang patutlah. Tapi nak ceritanya, dan kita nak belajar tu macam tu kan. Dan kita sambung lagi, tetapi apabila dia kembali melakukan dosa. Nampak? Ini masalah dia. Ini masalah dia. Jadi dia bertaubat, maka Allah datangkan bantuan. Lepas tu kemudian dia buat dosa balik, maka akan bertambahlah bintik-bintik hitam itu sehingga menutupi hatinya. Tu masalah kita tu. Sebab tu dia ada zaman-zaman dia kan. Dia ada zaman-zaman dia. Kita tengok kan zaman jahiliah, kemudian datang usaha dakwah, kemudian baiki diri sungguh-sungguh. Kemudian Allah bagi datangnya seorang Nabi sehingga datang zaman kenabian. Kemudian Nabi walaupun Nabi dah tak ada, Nabi wafat, disambung lagi dengan zaman Khulafa' Rashidin. Tapi kemudiannya lama kan, manusia ni bila dia dah jauh balik daripada Allah, tu masuk zaman kita balik ni, zaman fitnah. Ni hujung-hujung ni kan. Sebab tu bila kita nak kembali balik ni, ni sekarang ni kita proses ni. Proses kita baiki diri sungguh-sungguh. Nanti Allah akan bagi Islam tu naik balik. Sebab apa Islam tu naik balik sebenarnya kalau kita tengok situ. Yang kita tak perasan sangat kan, iaitu bila manusia ni dia sungguh-sungguh kembali kepada Allah, dia baiki diri sungguh-sungguh. Tengok masa tu. Tapi kemudian boleh naik Islam ni, akhir zaman ni. Lepas tu lama-lama, biasalah manusia ni kan dia akan lalai. Nak cerita ni panjang lah, sebab nanti ada zaman Imam Mahdi, zaman Nabi Isa. Apalagi kita takut bila datangnya Dajjal. Dia sampai satu masa tu, manusia dia lalai, dia turun balik. Nampak? Bila lalai ni maksud apa? Berbuat dosa. Lalai ni maksudnya dia berbuat dosa, dia kembali kepada dosa, dia kembali pada kejahilan, dia kembali kepada kezaliman dan sebagainya. Dia turun, hancur. Cuma di hujung ni besok tak ada janji Islam naik lagi dah. Masa tu memang dunia ni pergi kepada the end of the world. Habis dunia ni kan. Na'udzubillah min zalik kan. Kemudian itulah saya baca semula yang kita duk mengaji malam ni. Apa yang kita bincang tadi, iaitu berkata Maimun bin Mahran, apabila seseorang melakukan dosa, maka terjadilah satu bintik hitam di hatinya. Apabila dia bertaubat, maka akan berkilat kembali hatinya. Tetapi apabila dia kembali melakukan dosa, akan bertambahlah bintik-bintik hitam itu sehingga menutupi hatinya. Itulah yang disebut ran dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14 kan, la barana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sesekali tidak, tetapi telah berkarat hati mereka kerana dosa yang mereka lakukan. Habis bab ni. Iaitu bab ikhtibar sifat-sifat hati. InsyaAllah Khamis minggu depan kita sambung tajuk baru ni, peringkat-peringkat nafsu ya, peringkat nafsu. Kenapa susah sangat nak bertaubat tu ada kaitan dengan nafsu kita. Nafsu tu dirilah. Sebab tu selalu ada setengah kitab lain kita tengok ialah tazkiyatun nafs. Kan maksudnya macam mana nak bersihkan nafsu tu diri kita lah. Nafsu tu ialah diri kita. Pada siapa yang tak ada lagi kitab ni boleh dapatkan di pasaran lah. Saya tak tahu kat mana nak cari. Tapi ni kitab ni main saya guna di Masjid Sultan Alang Iskandar Shah, Datuk Seri Kamaruddin Seri Manjung satu. Ni masjid ni memang guna kitab ni lah. Kemudian di Ipoh ni pun ada tak saya guna kitab ni. Tapi ni anjuran masjid ni memang kitab ni lah. Biasanya malam-malam kuliah maghrib kita guna kitab Perenang Jiwa tu. Tapi sebab saya nak selaraskan online ni, saya guna kitab ni. Di sana ni sebenarnya kuliah subuh. Ni kuliah subuh. Ni nanti kita bawa ke malam lah. InsyaAllah mungkin boleh dapatkan ni. Tak rugi pun beli. Nanti kalau boleh ikuti lagi kan. InsyaAllah. Saya nak scroll sebelum tangguh, nak tengok kok ada soalan yang berkaitan. Alhamdulillah kan atas semua yang bersama-sama menonton, sama-sama kita mengaji
Ni Pak Ndak saya pun ada ni, masya-Allah. Semoga Allah berkatilah Pak Ndak Bolia ni. Kemudian Kak Rashidah daripada Langkawi ni, Allahu Rabbi. Masya-Allah, betul ya Kak? Betul ya Kak Rashidah. Bila kita nak berubah, bertaubat, kita kena ada guru yang bertakwa lah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua orang yang bertakwa, insya-Allah. Kemudian Syekh Syukri, masya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas doanya, ya Allah, ya Allah, saya ni hamba yang berdosa lagi jahil, menjalankan tanggungjawab dakwah. Allah, doakan saya. Kita doa mendoakan, masya-Allah. Sebab kita berpegang pada apa Nabi minta, balighu ani walau ayah. Ya betul Kak Rashidah, merintihlah kita dengan Allah. Sebab bila kita merintih dengan Allah ni, Allah yang tahu hati kita. Orang tak tahu. Orang tak tahu hati kita sebenarnya macam mana, Allah yang tahu. Macam mana yang saya cerita tadi, yang dia bunuh 100 orang tu, Allah yang tahu apa adalah hati dia. Pada nilai manusia memang dia kata orang ni teruk sungguh, dah bunuh 99, bunuh orang lagi sampai 100 kan. Tapi di sisi Allah Ta'ala, dia ahli syurga. Dia ahli syurga, subhanallah. Terima kasih pada semua yang mengikuti ni. Ramailah ni, saya nak sebut pun ramai ni. Sahabat-sahabat semua, murid-murid semua. Betul lagi Kak Rashidah ni, sombong penyakit. Penyakit yang tak disedari. Sangat bahaya. Sombong kerana ada ilmu, sombong kerana dia cantik, sombong kerana dia harta banyak. Sedangkan sombong tu, walaupun dia beramal, dia sombong, walaupun dia beramal, amalan tu kosong. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita semua, insya-Allah. Ni dari Terengganu, bro, Syekh Anif. Amin atas doanya, insya-Allah. Semoga Anif pun sihat, amin. Ini murid paling dekat ni depan saya ni. Zaujah saya ni, insya-Allah. Betul hati bersih, mudah menerima ilmu, insya-Allah. Alhamdulillah, syukri, alhamdulillah. Kerana share ni, insya-Allah kita share. Share tu bukan kerana tengok saya ni, bukan kerana saya nak share tu. Share tu kerana kita nakkan kita semua ada saham lah. Semua ada saham. Dia macam barang kan, macam barang. Kita nampak dapat kat sampai kita, contohnya jam ni. Dapat kat jam ni, tapi orang tak pernah fikir pun ni kan, orang yang buat jam ni. Jadi sebenarnya bila kita guna jam ni, semua orang yang daripada awal tu sampai hujung semua dapat pahala belaka. Jadi kita nak, bukan sebab saya tu, sebab kerana dakwah tu. Jadi semua orang ada peranan masing-masing. Dan semoga semua orang dia dapat kelebihan dunia akhirat, selamat dunia akhirat, insya-Allah. Amin insya-Allah. Syahrul Nizam, Ustaz Ijam kita, masya-Allah. Macam mana kalau taubat lepas tu buat lagi dosa? Dia tak sepatut berlaku begitulah bila taubatan nasuha. Tetapi bila berlaku situasi itu, dia dah taubat, buat dosa, taubat lagi. Kemudian kata dia buat dosa, taubat lagi sampai dia tak buat dosa dah. Jangan sesekali kita layan nafsu syaitan ni. Sebab bila satu orang tu dia taubat, lepas tu dia buat dosa, lepas tu tak payah taubat dah, dia kata pasal aku ni memang dah jahat. Tak salah macam tu. Taubat, katalah ni contoh, taubat, dia berdosa, taubat lagi, dia berdosa lagi, taubat lagi, dia berdosa, taubat lagi. Sampai bila? Sampai dia dapat taubat yang sebenar-benarnya taubat. Jadi kita minta dengan Allah. Pak Nan pun ada menonton, alhamdulillah. Semoga Allah beri kesihatan yang baik. Kak Asnah, insya-Allah. Ramailah ni, Kak Su. Betul Kak Su. Kak Su, terima kasih. Sebab apa tu? Sebab kita buat baik ni, macam mana nak belajar buat baik, tapi jangan rasa baik. Betul, insya-Allah lah, insya-Allah. Allahu akbar. Tak apa Anif, kesilapan tak ada masalah tu. Amin. Terima kasih semua, insya-Allah. Saya nak tengok ada soalan lagi kat sini. Alhamdulillah Kak Asnah, di atas kefahaman pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kisalan dekat haji, insya-Allah. Betul tu, Aliza, insya-Allah. Perkataan berhikmah dapat menyentuh hati. Betul, itu yang susah tu.
Sebab macam mana kita cakap ni, saya pun tak harap yang saya cakap ni jatuh ke hati semua. Amin. Saya berdoa kepada Allah SWT supaya apa yang saya cakap ni jatuh ke hati semua. Amin, insya-Allah. Semoga saya berubah, semua orang berubah, saya selamat, semua orang selamat. Saya doakan semua doakan saya, kita doa mendoakan. Amin. Insya-Allah, amin. Apa ni Kartini? Waalaikumsalam warahmatullahi Harun Nizam duk kata sedap suara ustaz ni, tak tahulah sedap kat mana. Mudah-mudahan jatuh kat hati lah. Amin, insya-Allah. Okey, adik undur dia, alhamdulillah. Kak Latifah, betul Kak, betul Kak. Inilah selalu kita duk sebut-sebut ni. Nak selesai masalah satu je jalan. Dia tak ada jalan, balik kepada Allah. Balik kepada Allah, selesai masalah. Bertaubat, banyak hal dapat diselesaikan, insya-Allah. Terima kasih Azizah Alias. Ni adik ipar saya ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak apa, saya nak tengok ni. Subhanallah. Amin. Ya, betul tu Syah Syukri, betul, insya-Allah. Selagi kita tak bertaubat, memang tak akan selesai masalah. Terima kasih. Apa ni Kak Cik, Alustar, terima kasih. Terima kasih Alustar, terima kasih. Sebab tadi saya baru scroll ni, sebab tu saya tak dapat nak sebut. Sebab baru nak baca, nak tengok kan. Insya-Allah. Selalu kalau kuliah secara berdepan, apa ni, bukan di online pun, memang hujung-hujung baru nak jawab soalan kan. Ni kaedah dia lain sikit lah, kita baru nak tengok hujung-hujung ni. InsyaAllah. Ni Umilin Manjung, waalaikumsalam warahmatullahi. Amin. Semoga kita dirahmati Allah dan disayangi. Terima kasih Syekh Bukhari, terima kasih. Alhamdulillah. Salam ukhwah fillah. Ya Umilin, insyaAllah. Mudah-mudahan. Khay Azhar, waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, sama-sama ulu kinta. Amin, insyaAllah. Kak Latifah, alhamdulillah, sama-sama Kak, sama-sama. Betul Kak Su, betul Kak. Kita mudah-mudahan Allah jauh kita daripada segala ghaflah, kelalaian. Aziz, alhamdulillah, sama-sama. Ni banyak lagi ni kan kalau nak baca, masya-Allah. Allahu akbar. Ya Umilin, betul kita sedih tak dapat memakmurkan rumah-rumah Allah. Tapi insya-Allah di sinilah Allah nak uji kita, tengok kita walaupun tak dapat memakmurkan rumah Allah tu, masih sama kita masih disiplin dengan ilmu, kita masih menjaga amal kita. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah angkat segala ujian ni dan diganti dengan lebih baik lagi. Muhammad Nur Abdullah, alhamdulillah, sama-sama. Amin, insyaAllah. Kegemilangan, insyaAllah ni sebenarnya ujian Allah Ta'ala. Allah nak bagi kegemilangan tu dengan setiap sesuatu yang baik tu, dia ada banyak tapisan. Macam kita buka air penapis kan, kalau dulu-dulu punya air penapis kan ada apa, batu-batu tu kan. Bila dia dah habis tu, yang keluar tu yang terbaik. Tapis-tapisan tu lah sebenarnya Allah menapis kita ni untuk sampai pada zaman kegemilangan yang sebenarnya. Amin, insyaAllah. Haizun, wa iyaka, alhamdulillah. Kak Cik, alhamdulillah, sama-sama. Amin semuanya, amin, insyaAllah. Kita merintih kepada Allah, insyaAllah. Kemudian ada soalan Muhammad Syarif, bagaimana nak dapat penyucian hati sebagaimana malaikat cuci hati Nabi? Balik kepada apa Allah suruh lah. Qad aflaha man zakkaha. Maka kita bersihkan hati kita. Bila bersihkan hati kita ni, kita jawab soalan Muhammad Syarif ni sekejap. Ada dua keadaan. Satu, memang dia ni satu orang yang dipilih, Allah berkehendak dia dipanggil sebagai murad, orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, dia jadi mudah. Contohnya macam yang saya sebut tadi lah. Yang saya sebut tadi apa tu, Syekh Bishru Al-Hafi, bila Allah berkehendak kepada dia, semua jadi mudah. Kita ni kira murid, orang yang hendak kepada Allah, maka dia ada jalan yang kita kena lalu lah. Jalan mujahadah. Di sana ada takhalli, ada tahalli, ada tajalli. Ini insya-Allah kita akan bincangkan minggu depan. InsyaAllah. Tapi kita bermula dengan niat
nak bersihkan hati, Allah akan buka jalan. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bila kita mujahadah, kita nak mujahadah, Allah buka jalan tu satu kita akan nampak. Insya-Allah. Yang penting kita berniat nak berubah, Allah akan bagi jalan tu, insya-Allah. Insya-Allah. Kemudian Azimah, Ustaz mohon doa buat murid kuliah 2 Ustaz kritikal di Hospital Ipoh. Kak Syah, insya-Allah dengan rahmat Allah, dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah beri kesembuhan dan kesihatan yang baik kepada Kak Syah, insya-Allah, amin. Diberi kesembuhan, kesihatan yang baik kepadanya, ya Allah, beri perlindungan kepadanya, amin, insya-Allah, berkat dalam majlis ilmu ni, amin, amin, insya-Allah, amin. Kemudian itu jelah. Ada soalan lagi tak? Belajar dalam majlis ilmu tapi dapat bersama guru, maksud saya belajar secara bertalaqi, dapat bersua muka, dapat kalang guru, merupakan hikmah bagi seorang murid. Wallahu alam, harap dapat memahami apa yang saya maksudkan. Ya, benar. Benar. Dia kaedah dia macam ni. Bertalaqi itulah kaedah mencari ilmu disiplin. Mana kita jumpa berdepan, kita tengok muka guru, guru tengok muka murid. Waktu kita boleh begitu, maka yang online ni dia jadi benda nombor 2. Tapi bila kita dah tak boleh bersemu muka macam biasa, online ni jadi nombor 1. Sebab kita tak boleh tinggalkan online ni. Walau kita tinggal, mana ilmu tu akan terputus terus, dia akan merugikan kita lah. InsyaAllah, mudah-mudahan apa-apa kita minta kepada Allah, amin, insyaAllah. Saya doakan Pak Nan diberi kesihatan, kesembuhan, amin, amin, berkat majlis ilmu, amin, ya Allah. Masjid KDSK tempat saya bermain-main, Masya Allah. Terima kasih masjid, pihak masjid yang menganjurkan pengajian ni, insya-Allah. Amin, 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 insya-Allah. Amin atas doa semua. Itulah sekadarnya saya nak kena undur diri sebab janjinya sejam. Tapi yang kita, insya-Allah saya akan buat macam ni, insya-Allah. Supaya semua dapat ilmunya, insya-Allah. Lagi sekali terima kasih semua. Kita undur diri dulu, insya-Allah. Terima kasih pada pihak Masjid Sultan Alang Iskandar Shah, Kampung Datuk Seri Kamaruddin, insya-Allah, alhamdulillah, Seri Manjung, atas penganjuran majlis ilmu, amin, insya-Allah. Terima kasih pada semua yang mengerti pengajian di mana sahaja berada. Mudah-mudahan kita semua selamat dunia akhirat. Saya minta maaf atas kesalahan dan kesilapan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiba. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ampun maaf. Sekian, insya-Allah, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.